Allahu 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 Allah Allahu Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, muka surah 10 ya, kita jawab. Masih lagi dalam bab salati wa ma yata'allaqu biha. Baris baru belum baca lagi. Itu kan. Baik, kita rumi 31. Baik, kita rumi 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala babus salati wa ma yata'allaqu biha. Babus salat ini suatu bab pada menyatakan sembahyang dan menyatakan sesuatu yang bertakluk, yakni yang berhubung dengan sembahyang, ini dengannya dengan sembahyang. Ambil sikit, babun isim, as-salat isim. Mana tahu babun tu dia asalnya babun tu jadi babu sebab ada alif lam tu. Di kaedah dia, kaedah bahasa Arab ni dipanggil kaedah nahwu ni, apabila pertemuan dua kalimah isim, pertemuan dua kalimah isim, kalimah pertama tak ada alif lam, babul, tak ada alif lam situ. Kalimah kedua ada alif lam, dua-dua isim, maka dinamakan dia idhafah. Idhafah nama dia. Mana idhafah tu? Asal-asalnya kalau isim ni duduk pada pangkal ayat dia jadi mubtada. Contoh al-lughatul arabiyyatu. Al-lughatu tu panggil mubtada. Arabiyyah yang dipanggil khabar. Tapi dekat sini bila kita panggil dia idhafah, maknanya dia dua kalimah yang bercantum. Kalimah pertama dia panggil mudhaf, kalimah kedua dipanggil mudhafun ilaih. Jadi kita tahu walaupun dia tak ada baris itu, kita tahu mana nak letak baris dia. Babus salati tu nahwu. Tak boleh baca babus salatu. Bismi asalnya ismun. Ismun tapi jadi ismi, baca mi. Kenapa? Kerana bab rubah tadi. Panggil ba tu harfu jarrin. Dia huruf jar, kerja dia membaris bawahkan akhir kalimah isim. Jadi bismi. Tak boleh baca bismillah, salah. Okey, baik. Sikit-sikit lah kita masukkan. Kan kelai nahu kesannya. Baik, wa ma wa tu kita panggil wawul ataf. Sebab tu dia pasang makna kat sini. Suatu bab pada menyatakan sembahyang dan menyatakan lagi. Mana ada menyatakan kalimah situ. Tapi dia maknanya, dia pasang makna ni mana kita panggil apa? Ataf pada kalimah ayat sebelum dia. Itu sebab dia kata pada menyatakan juga suatu, ma tu suatu.
waw tu dan. Yata'allaq maknanya yang berhubung. Biha dengannya dengan semayang tu. Jadi dia nak buat pendetailan tentang solat lah. Kata dia, inilah rukun Islam yang kedua. Yakni inilah solat tu. Rukun Islam yang kedua daripada yang 5. Daripada 5 rukun Islam, maka yang kedua ialah bab solat. Dan bab solat ini kita panggil rubuk ibadah. Dia bab ibadat kan. Puasa, zakat, solat, apa lagi, umrah, haji. Ini kita panggil kita panggil bab dia ni, dia panggil rubuk ibadah. Jadi fiqh ni ada 4 rubuk, 4 bahagian. Bahagian pertama ibadat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. Jadi Islam lengkap lah. Islam is the way of life lah. Maknanya setiap perbuatan kita Islam. Cara kita berniaga semua kena Islam. Ini masalahnya manusia ni dia akan memusuhi akan barang yang dia tak tahu. Maksudnya apa? Ilmu akan dimusuhi oleh kejahilan. Oleh kerana seorang itu jahil tentang muamalat dalam Islam, maka dia akan menganggap itu sebagai musuh dan tak betul. Maksudnya dia anggap tak benar. Saya pernah berniaga menjual barang kepada seorang. Saya jual motor. Tapi dia tak boleh terima kaedah khiyar, yakni waranti dalam Islam. Dia tak boleh terima. Sebab pada anggapan dia, waranti dalam Islam mesti lebih daripada waranti yang ditawarkan oleh konvensional. Konvensional 1 tahun. Dia barang yang kita beli 1 hingga 2 tahun. Kadang-kadang advance lagi, bayar dia something lagi 5 tahun dia ajak. Beli TV, tambah lagi 300, dapat 5 tahun. Baik. Jadi dia anggap kenapa waranti dalam Islam tak sama dengan konvensional? Tak sama. Dalam Islam ni sebelum nak beli barang, kita kena check dulu. Baik, tuan yang punya barang, dia pun barang tu kadang dia bukan mahir semua yang ada dalam barang tu. Dia tahu jual. Dia cakap apa yang dia tahu. Lebih lagi kalau barang tu barang second hand. Dalam Islam, kalau barang second hand, pembeli wajib tengok segala aib dia dulu. Sebab itu dia diberi peluang 3 hari untuk mengguna pakai dia. Barang second hand, bukan barang baru. Barang baru pun sama ada. Tapi maksudnya barang second cerita dia. Bila saya jual barang second, pembeli ni saya bagi dia pakai 3 hari tanpa bayar. So dia pakai motor saya tu, dia jalan 3 hari. Pergi balik kampung, pergi KL, pergi jalan mana semua okey lah. Kemudian dia tak telefon. Ustaz ada mana? Saya nak bagi duit ni. Kata tengoklah apa silap dia semua. Saya pula. Kita penjual motor, kita ni tak boleh ingat semua mileage yang ada dekat motor tu. Sebab saya banyak motor, ada Panigale, ada Rabbit, ada ya Allah banyak. Saya tak ingat mileage tu pun. Dan motor yang saya jual ni pun motor kawan. Kawan yang nak pakai duit saya beli, saya jual balik motor ni. Setelah ada dekat saya beberapa tahun, 3 tahun. Dia jual sebab PKP, dia tak ada. Jadi saya kesian saya beli. Jadi bila saya jual dekat dia, saya suruh dia check. Saya cakap, mileage dia berapa? Mileage 30 lebih lah. Sebab saya nampak figure tu 30 lebih. Jadi okey 30 lebih. Dia tak tahu yang figure tu ialah MPH. Dia bukan KMH. Jadi apa berlaku ialah mileage, kalau ikut kamus, mileage ialah MPH. Pengiraan batu, dia bukan kilo. Sebab dia orang putih, dia ialah MPH. Jadi saya cakap tu betul juga. Walaupun yang saya masukkan ialah KMH. Okey, jadi itu bukan isu dia. Isu dia bila kita dah jual, dia ada 3, sebelum jual 3 hari dia dah test. Dia puas hati baru dia akan bayar.
Okey, Ustaz ni deposit. Minta deposit 15, bagi 5 je. Nanti saya dalam minggu ni saya bagi lagi Ustaz. Saya bagi cukup kali 15. Motor dia pegang. Tak apalah, kita pun nak kawan, nak pakai motor bagilah. And then dia bagi lagi 7k. Jadi 12k. Tak cukup lagi 15 deposit tu. Di pasal kawan tak apalah, pakailah. Lepas setelah sebulan dia pakai, dia baru bayar satu payment. Memang dia janjian RM5,000 sebulan, motor besar apa atau kecil. Sebulan RM5,000. Sebab saya nak jual cash, bukan jual hutang. Tapi pasal kan dia ni nak sangat kesian kawan kita, hati bagilah. Bagi dia rasa nikmat dunia jugalah. Dia nak guna untuk dakwah kata dia. Bagi. Setelah dia pakai sebulan lebih, iaitu 47 hari, tak termasuk hari yang dia test 3 hari, 50 hari dia pakai lah. Dia pulang balik motor. Ustaz, mileage tak betul. Cakap, betul lah mileage dia. Ustaz tekan, dia tekan. Ustaz bagi tahu tu ialah MPH. Mana saya tahu motor tu meter dia ada MPH. Dia RC, dia MPH, RC import. Jadi dia MPH, dia bukan KMH. Yang saya pandang tu ialah MPH. Saya ingatkan KMH. Jadi bila dia tanya mileage dia berapa, saya kata 30 lebih lah. Bila tekan pada KMH dia jadi 50 lebih. Jadi dalam Islam sebenarnya, lepas kita bayar, kita beli, kita dah akad beli, dah deposit lah. Baiklah beli cash ke hutang ke, kita tertakluk pada khiyar majlis. Satu, selagi awak belum keluar bangunan tu, awak boleh pulang balik duit. Kalau bangunan Tesco kan, besar kan, awak beli dekat kedai lain, tapi awak masih dalam Tesco, pergi makan dulu kat food court, fikir balik, alamak rugi belilah. Boleh hantar balik dan pembeli wajib terima. Penjual tu dia kena terima, dia kena pulang balik duit. Itu panggil khiyar majlis. Selepas daripada itu, kita keluar je daripada bangunan, kita ada 3 hari khiyar ain. 3 hari. Ni tak termasuk 3 hari yang kita bagi test tu. Dia dah boleh tengok apa nak buku, nak tengok ejen apa, dia boleh tengok dah. Takkan dia bingai sangat tak tengok. Okey, baik. Jadi dia 3 hari tu dia ada khiyar ain. Jadi dia kat rumah sambil basuh motor ke, dia boleh tengok, alamak rantai ni karat lah, aku tak nak lah hantar ni. Dia boleh hantar balik, minta waranti untuk rantai. Okey, tapi dia setelah 3 hari, selepas 3 hari, hari keempat katakan, baru dia nak kata, ni rantai rosak lah, ni fault tak bagus lah, fault tak elok lah. Dah tak boleh dah. Khiyar aid tu dah habis. Khiyar, waranti dia habis dah. Dia bukan garanti, dia waranti. Jadi apa dia jadi? Dia tak boleh hantar. Motor tu dia tak boleh hantar. Dia kena habiskan bayaran. Tapi pasal dia tak tahu hukum, dia hantar. Bila dia hantar, dia nak deposit. Apa yang boleh kita buat? Sebagai pembeli, kita tak boleh menganiaya dia. Okey, dia hak deposit. Deposit tu kita boleh pulang, tapi dengan cara kita. Macam mana tu? Kita tolong jual motor dia. Dapat hasil daripada jualan, kita boleh bagi dia deposit dia. Tapi yang dia dah pakai, yang dia dah lanyak 47 hari ke 50 hari ni, kita kira aib yang sampai dekat kita. Apa yang kurang, apa yang rosak motor tu, kita tolak. Dan lepas tu, hari yang dia pakai, hendaklah dikira sewa. Sebab dia pakai tayar habis hilang, motor punya kebaikan hilang, banyak benda akan jadi kurang sebab benda dah pakai. Kita pakai. Jadi kita kat situ kiraan dia. Jadi dia tak boleh terima ni. Dia tak boleh terima. Dia anggap kita menzalimi dia. Kan, jadi itu masalah dia, sebab dia tak tahu hukum khiyar. Tak berhak untuk tuntut penjual, tak boleh. Menzalimi penjual lah. Awak dah pakai barang dia, awak tuntut dia. Dia ingat kan segi konvensional kan dia ada setahun. Kalau barang-barang second hand biasa, second hand pun tak ada berhenti kot. Kan, ini tahu jadi bangsa apa. Pak lebay ke, Pak lebay ke daun ni. Dia belajar tanah, jadi dia suka menyalahkan ilmu. Jadi ingat, ilmu akan dimusuhi oleh kejahilan. Itu bahaya.
Wallahu alam. Itu intro pada pagi ini. Barulah masuk. Qala musannif rahimallahu taala. Baik. Adapun sembahyang itu dua perkara. Sembahyang tu ada dua perkara kata dia. Yang pertama, sembahyang daripada sudut lughah. Lughah yakni sudut bahasa. Sembahyang daripada sudut bahasa. Kena ingat dalam bab fiqh ni, dalam bab penetapan sesuatu ta'rif, satu perkara, satu hukum, dia mesti ada dua. Daripada sudut lughah atau sudut istilah. Jadi ramai orang tersilap dia berpegang pada sudut lughah, menyebabkan salah faham pada suatu ilmu. Contoh saya bagi tahu, kalimah Tuhan yakni ilah daripada sudut lughah lain, istilah lain. Ilah atau Rabb, daripada sudut lughah, tiap-tiap barang yang disembah dinamakan Rabb. Jadi patung pun dinamakan Rabb, duit pun dinamakan Rabb. Tiap-tiap barang yang disembah Tuhan dinamakan Tuhan. Itu daripada sudut lughah, bahasa, tak boleh pakai. Sebab itu ada ustaz dia mengajar, dia kata ilah tu universal. Maksud dia bawa maksud Tuhan itu banyak. Bila dia cakap dia Tuhan tu banyak, daripada sudut i'tiqad batal iman. Sebab dia pegang daripada sudut lughatan. Lughah tu salah. Daripada sudut bahasa, percakapan, Tuhan, mana ni? Tuhan kayu, Tuhan batu, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan api. Dianggap sebagai Tuhan. Dinamakan Tuhan oleh daripada sudut percakapan orang jahil, orang kafir dan sebagainya. Tapi daripada sudut lughah, bila sebut ilah, bila sebut Rabb, la ma'budun illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Maksudnya apa? Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan bagi kamu semua. Kum kat sini, bukan orang kafir, orang Islam je. Semua makhluk Allah. Kum, kamu semua. Baik orang tu orang Islam ke orang kafir, Tuhan bagi kamu semua ialah Allah. Itu daripada sudut istilahiyah. Jadi apa? Kena tahu. Jadi kalau sembahyang, ada orang cakap, sebab dia tak tahu daripada sudut ta'arif, dia pegang pada sudut bahasa. Dia kata, jangan cakap sembahyang. Orang Islam tak boleh cakap sembahyang, dia cakap. Sebab sembahyang ni, tu yang sembah-sembah tu, kata dia. Ada orang cakap macam ni. Kita orang Islam kena sebut solat. Solat, bukan sembahyang. Astaghfirullahaladzim. Habis yang kita ni sebut sembahyang kenapa? Jadi dia tak faham daripada sudut ta'rif. Jadi ni dia. Baik, apa dia ta'rif? Dan yang keduanya, sembahyang daripada sudut syarak atau istilahiyah. Syar'i atau istilahi sama. Dan makna sembahyang pada lughah itu dia nak urai, iaitu minta doa mata-mata, yakni semata-mata. Yang kata pray, orang putih pun cakap doa, pray. Pray pun doa, pray pun sembahyang, solat lah. Jadi dalam Islam juga, kalau daripada sudut lughatan, sembahyang tu ialah doa, ad-doa. Ini daripada sudut lughah. Sebahagian ulama berpegang dengan lughah ini juga. Walaupun hakikat dia yang muktamadnya berpegang pada istilahi. Apa dia istilahi itu? Dia kata doa minta hajat kebajikan. Inilah makna sembahyang pada sudut lughah. Dan ada pun makna, yakni makna yang dikendaki di sini ialah ta'arif sembahyang pada sudut syarak atau istilah. Apa makna istilah? Istilah ulama fuqaha. Itu masuk istilah. Iaitu yang dikata oleh Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i radhiyallahu an,
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syurutil makhsusatin. Itu dia. Artinya kata Imam Rafi'i, maksud sembahyang daripada sudut istilah, daripada sudut syarak, bermula makna sembahyang pada syarak itu iaitu beberapa bacaan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Itulah makna solat. Dimulakan dengan takbiratul ihram. Manalah takbir tu? Allahu Akbar, tu lafaz. Dengan lafaz Allahu Akbar, itu bagi takbiratul ihram. Dan disudahi dengan beri salam. Beri je salam, habis dah sembahyang. Jadi kalau imam dah beri salam, boleh tak kita sujud sahwi? Imam tak buat sujud sahwi, kita buat sujud sahwi, boleh tak? Dia asal masail mengikut imam wajib. Dia panggil syarat sah qudwah. Tapi tiba-tiba imam pagi tu tertinggal doa kunut. Doa kunut rupanya sunat abad. Dan sunat digantikan dengan sujud sahwi. Imam tak buat sujud sahwi, imam sujud je. Jadi imam terus bagi salam. Imam bagi salam, makmum tu boleh tak dia sujud? Itu soalan dia. Kan? Imam dah bagi salam, dia mesti ikut. Baik, Haji cakap mesti ikut. Lagi? Imam dah bagi salam, imam dah tak ada hubungan dengan makmum dah. So imam nak buat, boleh tak? Baik. Daripada pandangan kita lah. Kita dah wajib ke imam, imam tak buat, tak payah buat lah. Kan? Dia sebenarnya dalam bab sujud sahwi ni, memang ada sujud sahwi yang imam buat, ada yang imam buat, kita wajib buat, bukan sujud sahwi. Ada perkara yang imam buat, kita mesti ikut imam. Contohnya, imam sengaja tak buat tasyahud awal. Dia terus dia bangkit. Rakaat ketiga. Makmum wajib tinggalkan tasyahud awal, ikut imam. Sebab dia masih dalam solat. Okey. Tapi dalam bab sujud sahwi, kerana meninggalkan doa kunut tadi, imam beri salam dah. Bila imam beri salam, makmum ada dua pilihan. Dia nak ikut imam boleh, dia tak nak ikut imam, dia nak sujud sahwi pun boleh. Itu dalam bab itu boleh. Ya. Ya, dalam bab selepas imam beri salam. Baik. Kalaulah imam tak sujud sahwi, imam terus bagi salam, makmum sebut subhanallah. Makmum yang sebut subhanallah tu kena tunggu imam. Sebab imam beri salam dah kan? Imam masuk balik dalam sembahyang, boleh? Dan sujud sahwi, wajib makmum ikut imam sujud sahwi. Makmum yang sebut subhanallah tadi. Dan makmum yang lain lah, kalau tengok imamnya masih masuk dalam, imam sujud je sahwi, makmum baru wajib ikut sujud sahwi. Lepas tu beri salam. Sampai macam tu sekali. Walaupun tentang perkara sunat. Jadi itu dia. Jadi perbahasan bab sujud sahwi itu tadi, jika sekiranya imam itu tidak mahu buat sujud sahwi, sama ada dengan sengaja ataupun dengan terlupa dia, maka makmum ada pilihan. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Tak perlu niat mufarakah, tak perlu. Sebab dia imam telah beri salam. Itu je sebab dia. Kalau imam tak beri salam, maksud imam buat sujud sahwi, makmum tak tahu apa silap. Apa silapnya? Makmum tak tahu apa silap pun. Yang silap imam, makmum tak silap. Tetap makmum wajib sujud sahwi. Sebab apa? Sebab imam telah sujud sahwi. Kalau imam buat, imam wajib buat. Baik. Qala musannif rahimahullah. Baik, aqwalun wa af'alun. Jadi maksudnya persoalan dia lagi, TK ni dia panggil ilmu masail. Inilah ilmu masail. Kalau yang kita baca ta'lim tu, dia panggil ilmu fadail. Fadail amal lain, masail amal lain. Antara dua ilmu mana yang lebih afdal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul ilmi
Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Kata Nabi SAW, kelebihan ilmu mengatasi kelebihan ibadat. Jadi fadail ilmu dengan fadail amal ni, mana ya, ilmu fadail dengan ilmu masail ni lebih afdal. Tapi antara kedua-duanya baiklah, jangan tinggal, tidak, duduk baik. Tapi ada orang dia nak baca fadail amal je, ngaji tak nak. Tak boleh. Dia fadail amal tu menggalakkan kita untuk beribadah. Seronoklah dengar baca tasbih la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Allah akan mewakilkan 200,000 malaikat mengiringi perjalanan kita. Kalau kita pada hari itu, dia akan bersama jadi hafazah, menjaga kita. Tu amalan dia. Bagi Tok Romo tu amalan dia. Sebelum dia nak pergi rumah nak berubat orang, baca ayat kursi semua, baca tasbih. Bila dia datang tu, malaikat sekali datang. Belum sampai rumah kawan tu, setan lagi dah. Tu rahsia dia. Baik. Persoalan dia. Tadi nak tanya soalan. Satu orang, dia dah berdiri dekat imam, dia sembang. Dia duduk sebelah imam, dah duduk. Dia duduk baris belakang imam. Imam takbir, dia tak takbir lagi. Dia sembang sikit-sikit lah, bisik-bisik. Imam dah baca surah, baru dia tergigit nak takbir. Lepas dia takbir, dia tak sempat habis baca Fatihah. Baik, dia ni masbuk ke muafiq? Kalau dia takbir sama imam tadi, dia dapat Fatihah semua. Tapi sebab dia lambat menimbang dengan imam kawan, imam dah baca surah, baru dia takbir. Tiba-tiba tak dapat habis Fatihah sebab dia lambat takbir tadi tu. Dia ni masbuk ke muafiq? Tu dia. Ni hari dia orang kena pula. Saya tanya jawab je, salam tak apa, ilmu. Masbuk ke muafiq? Ada yang kata muafiq. Mana yang masbuk? Muafiq. Ada yang kata lagi? Ada yang kata masbuk? Baik. Yang kata masbuk, baik. Dasar dia senang je. Dia belum solat. Dia belum takbir, dia belum solat. Itulah tarikh tadi. Bila dia takbir, dia dah solat. Barulah boleh dikira dia masbuk ke muafiq. Dapat habis Fatihah? Tak dapat. Masbuk. Kalau dapat, muafiq. Tu dia. Tu yang senang. Kita kena main macam tu baru senang. Ya. Qala musannif. Jadi sebab ada ustaz cakap dia tu kategori muafiq. Jadi itu fahaman itu bukan mazhab Syafi'i, itu Wahabi. Fahaman Wahabi tak ada pakai. Pasal orang belum solat, cerita apa? Orang tu belum solat, mana ada hukum masbuk muafiq kat situ. Lepas dia takbir baru tahu dia masbuk ke muafiq. Itu dasar dia, itu pentingnya belajar ta'rif. Ya. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Baik, lagi. Bermula syarat yang mewajibkan akan sembahyang itu iaitu 3 perkara. Yang mewajibkan seseorang itu mendirikan solat, 3 perkara. Yang pertama, Islam dia. Pasal kau Islam, wajib solat. Kalau kafir, tak wajib solat. Dan yang kedua, baligh, sampai umur. Orang perempuan dah datang haid, kira telah pun berbalik. Orang lelaki mimpi balik. Paling maksimum 15 tahun tak mimpi atau tak datang darah haid, tetap dikira balik. 15 tahun qamariyah, bukan syamsiah. Perkiraan bulan Islam. Sebab bulan Islam ni dia 30 hari genap. 30 hari, kadang-kadang jadi 29. Tapi kalau syamsiah ni Masihi dia ada 31 hari, kadang-kadang dapat 28 hari. Jadi itu kadang kita ni lebih sikit. Sekarang kata umur kita sekarang 46 kan, boleh jadi dapat 47. Betul? Tengok baliklah pusingan tu. Baik, yang ketiga,
berakal. Ni selagi dia punya akal, selagi itu wajib solat. Kalau akalnya tak ada, tak wajib solat. Kalau dulu dia ada akal, tiba-tiba tak ada akal, masa dia tak ada akal, tak wajib solat. Jadi kiaskanlah satu orang, dia sampai satu tahap tak ada dah daya pemikiran, nyanyuknya, maka dia tidak wajib solat. Tapi kalau dia nak solat, ajarkan dia. Tu aja. Sebab nyanyuk tu ialah tak ada akal kan? Hilang daya pemikiran. Tapi nyanyuk banyak kategori. Ada nyanyuk kejap ingat, kejap tak ingat. Masa dia ingat, wajib solat. Baik. Sama juga dengan hilang akal sebab gila. Waktu dia gila, tak wajib solat. Bila hilang saja gila dia, wajib dia solat. Dan begitu juga hukum dia, satu orang yang hilang kesedaran panca indera dia, iaitu akal dia, dengan sebab fana. Kat sini kupasan dia agak dalam sebab tak faham dia, orang kata sesat. Apa dia fana? Daripada sudut tauhid, fana tu binasa, satu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, tu lain. Tapi daripada sudut sufi, daripada sudut tasawuf, fana'un, yakni mereka yang telah fana' billah, mereka yang telah hilang kesedaran panca indera diri dia di dalam lautan makrifat kepada Allah. Ini satu bab lain. Waktu itu dia tak sedar diri dia siapa, akal dia bukan lagi, tiada daya pemikiran ketika itu, walaupun dia ada akal. Tapi sebab apa? Sebab dia telah hilang kesedaran itu semua. Dia duduk tu dalam keasyikan bermakrifat dengan Allah. Ini satu zauq, satu rasa yang tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Tapi kita tahu, ulama kata orang ini orang yang seolah-olah hilang akal dia, dengan kesedaran zahiriah dan batiniah hilang. Sebab apa? Yang dia ada ketika itu di dalam lautan makrifat, keasyikan. Orang yang tahap asyik dunia pun, kalau dia bercinta sesama dia, dia lupa daratan. Dia tak tahu dia tua tu. Satu. Dia tak tahu anak dia ramai. Dia tak tahu bini dia cantik. Dia nampak orang yang dia cintai lagi cantik. Tapi bila kita compare, dia ni macam pecah rumah. Tapi orang suka. Dia, mata dia dah asyik dengan nafsu. Dia lupa diri. Itu dunia. Yang ini orang yang asyik dengan Allah ni, dia luar biasa. Sehingga Nabi kata, asyaddul a'mali zikrullah ala kulli hal. Sedahsyat-dahsyat amalan, asyaddu tu, paling dahsyat amalan ni di sisi Allah tu, ialah orang yang mengingati Allah di setiap hal kehidupan dia. Yakni senang, zahir, batin, semua dalam keadaan mengingati Allah. Jadi dia ni berjalan, tapi dia tak sedar dia berjalan. Dia bersembang, dia tak sedar dia bersembang. Tak tahu apa dia sembang. Dia bercakap dengan Allah, melihat dengan Allah. Maksudnya apa? Dia tu satu keadaan yang begitulah, yang sering terjadi pada wali-wali Allah, orang-orang yang syakin billah. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani, satu ketika waktu dia sedang mabuk dengan Allah Ta'ala, yang dia sedang asyik dengan Allah, dia berjalan daripada Iraq sampai ke Mesir. Dia sedar-sedar dia dekat Mesir. Macam mana dia berjalan tu? Macam tu keadaan dia satu ketika. Itu baru makam, dia panggil makam Sakar, satu tingkat bawah daripada fana' billah. Lepas itu masuk fana' billah, masuk baqa' billah. Ini diterangkan Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia. Jadi yang tu kena ngaji kesufian lah.
Jadi orang yang macam ni juga daripada sudut fiqh macam mana kita nak lagakan? Sebab ada orang kata fiqh dengan tauhid tu fiqh dengan sufi tu dia bercanggah. Tak bercanggah. Dia saling melengkapi. Sebab tasawuf ni, sufi ni mencantikkan syarak, mencantikkan fiqh. Jadi waktu seseorang itu, saya bagi satu contoh, dia sedang asyik berzikir dengan Allah, dalam keasyikan dia hilang kesedaran diri. Sebab hati dia dipenuhi dengan makrifat pada Allah. Tahap makrifat beza. Rendah lain, tengah lain, atas lain. Dia tak sedar dah. Maka dia berzikir tadi lepas maghrib. Dia sedar pukul 8. Isyak tak solat, subuh tak solat. Pandang zahir kita, hukum zahir kita sesat lah kawan ni. Mana ada Nabi tak pernah sembahyang? Nabi dia duduk maqam baqaq billah, dia insanul kamil. Sebab dia rasul. Dia tak lalu makan sakar, makan gila tu. Sakarat tu mabuk gila dengan Allah tu tak ada. Dia tak lalu. Tapi dia terus, dia insanul kamil. Jadi macam mana nak hukum orang ni? Segi fiqh salah. Wajib kan solat isyak. Kenapa kau tak solat? Subuh. Kenapa tak solat? Wajib solat. Tapi bila kita lagakan, fahami keadaan dia yang hilang kesedaran panca indera akal dia. Seperti orang yang sedang koma. Orang koma tu mati ke? Tapi akal dia function. Tak function, dia duduk alam lain kan. Jadi macam tu keadaan dia. Jadi dalam fiqh, dia ada akal ke tak ada akal ketika itu? Ada akal tapi tak function. Sama orang koma, dia ada akal tak? Ada tapi tak function. Baik. Bila dia tidak function, akalnya seolah mana tiada daya, tiada kemampuan untuk berfikir ketika itu. Sebab orang yang fana bila ni, dia tak ada kemampuan untuk fikir lain daripada Allah. Tak ada. Dia tak boleh fikir pasal diri dia. Tak ingat semua. Semua Allah. Maka boleh kita masukkan kategori dia orang ni gila. Daripada sudut fiqh. Bila gila, terangkat solat. Terangkat segala hukum syariah, taklif. Andai katanya fana billah tu ialah seperti orang gila. Tapi kalau andai kata tidak seperti itu, sebab kita tak pernah fana kan. Kan? Maka solat tetap wajib dikerjakan selagi ada akal. Itu juga orang yang sakit sangat ni. Dia sakit tengah tanpa tak boleh tahan sakit ni, denyut kaki dia. Kaki orang kecil manis, kalau dia dah menanah tu, dia dah berdenyut-denyut dah hitam tu, dia punya sakit, ya Allah, sampai orang sanggup potong lah buang. Nak hilangkan sakit tu, potong aje lah. Tak ada kaki pun tak apa, sakit sangat. Saya sembang dengan orang sakit kecil mani yang kena sakit ni, hitam dah kaki dia kan. Doktor dah kata ni lah, sel dah mati dah habis. Dia punya sakit denyut dia tu, sarap dia, ya Allah, hilangkan pun tak apa, aku redha. Nak menanggung tidur tak boleh, apa makan tak boleh, semua tak boleh. Dia ada akal lagi tak? Ada, wajib solat. Tak boleh tinggal solat. Sakit pun kena solat. Walau sehabis-habis sakit sekali. Subhanallah, jangan bermudah dengan solat ni. Alamak, aku baju kotor lah, nyai tak boleh solat lah. Jangan. Usaha cari baju, beli lah. Beli kat tanda, pergi kat pasar raya, beli. Tak basuh, tak apa baju tu. Ada najis nampak? Tak ada. Dia mana ada air lalu Ustaz? Mana kita nampak najis? Fiqah kan, tak nampak kan? Pakai je baru tu pun boleh lah solat. Dia dah pijat ke apa, tak ada najis, boleh solat. Macam tu. Ini tak boleh mudah-mudah. Tak apalah, aku qada lah kat rumah ni, terlewat lah ni, tak apalah aku qada. Tak boleh. Macam tu, dosa. Sampai macam tu sekali dia kena memberati soal solat ni. Sebab dia hukum nombor 2, tapi dia paling besar dosa kalau kita tinggal. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Sila. Akal. Apa tu? Emisia.
Dia Malaysia. Tapi bang kan orang dia biasa jual dah tinggi ke dalam. Oh. Dia seketika je, dia tak lama seketika. Hilang. Memang dia pandang lah. Oh, okey. Jadi maksud saya nak tanya segi hukum lah. Balik ke hukum tadi kata akan dah jatuh lah hukum fiqah dia kan, di tukang itu lah. Ya. Tapi berlaku seketika. Kalau seketika tak. Seketika itu maksudnya macam mana cara Berapa minit? mungkin dalam 5-10 minit lah. Dia hilang akal dia. Tak boleh ingat. Memang dia pandang tu lah. Okey. Tapi soalan saya, kalau semain tak ada waktu panjang. Dia dah sedar, dia biasa. Tapi contoh tawaf. Dia dah tawaf yang ketiga. Yang ketiga tu dia berlaku di Malaysia tu. Okey, bagus. Bila dia sedar, hendaklah dia mengambil air semaya. Ya. Ambil air semaya dan pergi dekat mana tempat yang dia berhenti tadi tu. Ambil belakang sikit, sambung. Ulang balik, ketiga ulang balik. Ya, sama hukum dia dengan orang terkentut tengah tawaf. Itu asal mazhab Syafi'i lah. Dia tak sama dengan hukum tersentuh. Kalau tersentuh, boleh taklid. Boleh taklid mazhab. Tak batal. Tapi kentut batal. Orang kentut tak ada maaf bagimu. Kentut kena keluar. Nanti sampai balik dekat tempat kita tu, anjak ke belakang sikit, kita mula balik. Dia tak perlu mula daripada satu. Kalau ada tiga, sambunglah. Jadi kalau orang seketika hilang akalnya seketika, kalau dia ada wuduk, wuduknya batal. Kalau dia tengah solat, solatnya batal. Kalau dia tengah tawaf, tawaf dia batal. Batal kat situ. Pusingan tu. Dia kena batal dekat situ, dia kena ambil wuduk, dia sambung balik. Boleh. Baik. Kemudian kalaulah dia tu ketika sedang berpuasa, puasanya kira batal. Itulah kalau hilang akal tu. Hilang akal tu menyebabkan puasa dia batal. Tak sama dengan orang tidur. Kalau orang tidur, akalnya ada, cuma tak akalnya rest, tak fungsi, tak berfikir. Ada orang tidur akan boleh fikir ke? Jadi dia maafkan walaupun tidur sampai lepas maghrib sekalipun, puasanya sah. Tak perlu qada. Dia bangun pukul 8 baru nak buka. So dia punya puasa tak payah qada. Puasa dia sah. Walaupun dia tidur lepas subuh. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Bagus soalan tu ya. Saya suka macam ni. Ngaji fiqh dia memang kena banyak soalan. Ya, dekat situ kita lagi mantap kita punya kefahaman daripada baca straight. Tapi kalau ikut adab pengajian pondok, habis baru boleh tanya. Itu pun kata buka soalan. Tapi sini saya sikit, saya moden. Saya suka. Saya suka boleh. Bila kita boleh sebab saya ni suka orang tanya soalan. Jadi bila ada soalan yang saya tak boleh jawab, saya boleh rujuk kitab balik. Tidak, saya malas buka kitab. Kitab banyak macam perpustakaan tapi malas buka. Ini boleh buka kan. Baik, qala musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Dah sampai bab berakal tadi. Jadi jangan mudah-mudah menghukumkan orang itu sesat, padahal pada sudut fiqahnya ada jalan lepas. Adapun hakikat sembahyang itu 4 perkara. Yang pertama, masuk serta berilmu. Masuk sembahyang tu mesti ada ilmu, yakni mengetahui yang disembah. Pertama kena tahu apa yang kita sembah. Jadi nak tahu apa yang kita sembah, kena belajar ilmu tauhid, usuluddin. Tak ada ilmu usuluddin, tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, kat situ je segala amal ibadah mardud, tak diterima. Syarat bagi amal kita nak diterima Allah, nak kabul syarat kita, ibadat kita, semua ibadat, ialah kenal Allah tu. Jadi sebab tu orang kafir solatnya tak wajib solat, tak wajib puasa, sebab semua tak ada manfaat, tak diterima. Maksudnya bukan tak ada manfaat, tak diterima daripada sudut syarat ini. Jadi syarat di Islam, lagi syarat bagi untuk penerimaan segala amal ibadat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, ialah tauhid kepada Allah. Penting tu, belajar sungguh-sungguh bab tauhid ni.
Qala musannif rahimallahu taala. Baik. Dan lagi mengetahui syaratnya, yakni syarat sah, syarat wajib semayang dan syarat sah semayang, wajib tahu tu. Dan rukunnya, rukun semayang, dan yang membatalkan dia, perkara yang membatalkan sembahyang pun wajib tahu. Dia bukan sunat tahu tu, wajib tahu. Kalau tak tahu, berdosa. Boleh jadi kita buat perkara yang membatalkan sembahyang, kita tak perasan. Ya. Jadi mengetahui perkara yang membatalkan sembahyang tu apa dia. Berapakah perkara yang membatalkan sembahyang? Ada berapa? Alamak. Rukun biasa kita nak ingat, yang membatal ni payah nak ingat. Ada 9. Setengah kitab sebut 9. Okey, baik. Baru kita boleh urai satu-satu. Ataupun kadang kita tahu benda tu bila orang ingatkan. Kita tahulah. Kita sebut okey, bergerak 3 kali berturut-turut. Dia tadi nak sebut tak tahu, tapi bila orang cakap, ya tu. Maksudnya lepas satu fardu ain dia. Tu dipanggil ijmal. So sekurang-kurangnya dia tahu itu. Bukan mesti dia nak ingat lain. Dia benda tu dia tahu, tapi dia tak boleh nak ingat satu-satu, satu bab. Tapi bila orang sebut, dia tahu itu. Itu lepas tahap fardu ain dia. Masuk serta lagi kata, dan yang kedua, berdiri serta ta'zim, yakni membesarkan akan Allah Ta'ala. Membesarkan akan suruhan Allah Ta'ala. Suruhan ibadat solat tu, besarkan satu, membesarkan Allah, yakni hadirkan dalam hati kehebatan Allah, keagungan Allah satu. Yang kedua, membesarkan ibadat solat tu sendiri. Ibadat solat ini ibadat yang paling agung. Hendaklah kita ni masuk dalam solat ni, mendirikan solat dalam keadaan kita ta'zimkan dia. Jadi macam mana orang yang mentakzimkan hal solat ni? Pakaian dia cantik, kemas, jaga tempat dia nak solat, dia jaga bagaimana keadaan dia nak solat, dia bagi fokus. Bukan ala kadar je, sambil-sambil berlari pergi kat saf takbir Allah. Itu tak membesarkan. Macam tu. Lagi dan yang ketiganya, membayarkan serta malu kepada Allah Ta'ala. Membayar. Betul bayar? Membayar serta malu kepada Allah Ta'ala. Membayar tu makna menunaikan dalam keadaan malu kepada Allah. Bahasa kita. Menunaikan solat itu hal keadaan malu di hadapan Allah. Pasal apa? Allah Ta'ala ni, dia maha mengetahui zahir batin. Innallaha alim bima fis sudur. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Allah tahu apa yang kita sembunyikan, apa yang kita buat tadi. Nak menghadap Allah. Baik, andai kata kita ni tahu satu orang wali Allah ni pandangan dia tembus. Dia kalau pandang kita, kita tahu dia mesti nampak apa benda kita buat sebelum ni, apa dosa kita. Apa yang akan jadi pada kita? Kita rasa malu untuk nak jumpa menghadap dia. Maka hendaklah kita lebih malu di hadapan Allah. Kita menghadap Allah ni, ya Allah, apa akan kita buat? Kita akan datang awal ke masjid, kita istighfar, taubat dulu. Tenangkan hati dulu, taubat dulu. Ya Allah, aku ni banyak dosa tadi, terkasar dengan suami. Dosa besar tu. Minta maaf dulu, terus cepat. Minta ampun dengan suami dulu, minta maaf dengan suami, minta ampun dengan Allah dah. Sebab kita tahu kita nak menghadap Allah lepas ni. Mana ada kita buat macam tu. Tadi pagi tadi kita tempik dia satu kali. Abang, benda dekat angkat di sini. Kadang-kadang meluat juga kan. Benda dekat ni suruh kita buat. Angin juga kan. Angkat sebelah abang je, remote tu angkat tu. Dia terasa hati, tak tahu ni. Dia kata kejap lagi nak zuhur kan. Cepat-cepat. Abang minta maaf ni tadi. Alah, pun payah sangat orang lelaki peluk dia settle. Kan? Peluk dia settle. Jadi, pasal apa ni nak menghadap Allah? Kita kena malu lah. Macam tu kita kena buat hari-hari sebenarnya. Kita masuk je solat, kita takut, ya Allah, aku banyak dosa ni. Kita akan datang awal, kita akan baca Quran ke, cari jalan untuk bersihkan hati dulu.
Dia panggil tawajuh tu. Itulah tawajuh. Nak menghadap Allah kan. Tu dia. Baru kita berdiri dekat saf tu. Buat orang-orang soleh. Dia berdiri dekat saf tu menggeletar. Menggeletar hati dia. Tubuh badan dia kerana takutkan Allah tu. Malu pun dia, takut pun dia. Dia bila dia takbir Allah. Takbir tu betul-betul asyik dia takbir. Baru nak dapat khusyuk kita. Nak dapat rasa lazat solat tu, dia kena daripada awal macam tu lah. Cuba amal. Zahir kita kasih clear. Pakaian solat kita khaskan. Kan? Pakaian bersih. Kemudian sebelum masuk tu kita awal sikit. Kenapa ni? Sebab aku malu menghadap Allah ni masuk dia takbir tu. Menghadap Allah dah. Takbir tu dia panggil tasliman. Angkat takbir tu Allah tu dipanggil tasliman. Syedab kata tu. Syedab Fatani kata ada 7 kan. Dia ada tazallulan, takhasyu'an, tamalluqan, tasliman, takhaddu'an. Tu ada berapa 7 perkara tu. Yang antara 7 tu ialah tasliman. Tasliman tu ialah masa takbir tu. Allah itu tasliman. Kalau duduk tasyahud akhir tu dia panggil rupa kehambaan, tazallulan. Waktu kita takbir, waktu itu tasyahud akhir tu tazallul, rupa kehambaan. Jadi takbir tu kita dah hilangkan semua masalah dunia ni, tak fikir dah. Sebab nak menyerah pada Allah tu panggil taslim. Menyerah diri kepada Allah tu. Menyerah diri kita, apa yang kita ada ketika itu, saat itu. Mengakui kita ni hamba yang lemah, yang banyak dosa, banyak maksiat kita buat tu. Itu dia. Dan kita bila kita dah takbir tu, kita dah serah diri kepada Allah dah, kita dah tak ingat benda lain dah. Tak ingat baju, tak ingat suami, semua tak ingat dah, ingat Allah. Masya-Allah tu kena buat sampai macam tu lah. Qala musannif rahimallahu taala lagi. Dan yang keempatnya, keluar serta takut kepada Allah Ta'ala. Yang ni keluar tu, beri je salam dalam keadaan takut dengan Allah. Macam nak buat ni? Kita sembahyang, masa mula kita fokus dengan ayat ke, dengan makna ayat ke, tadabbur makna ke, kita akan hilang waktu di pertengahan. Ingat Tuhan tu waktu pertengahan, hilang. Tapi pastikan sebelum salam kita ingat Allah dan takut. Datangkan takut tu. Tiba-tiba je kita datangkan takut sebelum salam. Bila kita bagi salam tu satu kemenangan kita dalam solat. Waktu kita diganggu oleh iblis dan syaitan yang berkepala anjing ni, menghasut kita waktu sembahyang sendiri, kita lupa Allah waktu solat tu. Tapi waktu sebelum salam kita ingat Allah. Ibarat kita sempurna sembahyang. Mula takbir, akhir mesti ingat Allah. Dan kata pengarang kita, hendaklah waktu tu kita datangkan takut kita, khauf kita dengan Allah Ta'ala. Pasal Allah melihat, macam nak datangkan takut tu, tiba-tiba hadirkan dalam hati kita ni, ya Allah sedang perhati kita. Takut, dia datang takut. Lepas tu saya bagi salam. Itulah, cuba ikhtiarkan. Lama-lama kita buat, insya-Allah dapat khusyuk. Khusyuk ni tak semudah yang cakap. Tapi itulah cara dia untuk dapat khusyuk. Kita cubalah. InsyaAllah ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Sembahyang bermula syarat dahulu daripada sembahyang itu, iaitu 5 perkara akan datang kita baca. Ada soalan? Ya. Solat pertama, tutup makmum dia gerak seiring dengan imam. Bukanlah sama tapi macam kejauh. Macam dekat tak. Ya, betul. Kedua dia, macam mana dia katakan kita ikut imam tu, masa bila kita harus bertukar rukun. Adakah semasa imam dengan Allah, masa nak tukar rukun supaya dia Allah, sebelum akbar habis, dia dah berikut, ataupun ada imam sangat akbar, baru keluar. Bagus soalan ya. Baik. Bagaimana cara
kita menjadi makmum di belakang seorang imam lah. Jadi soalan dia, bolehkah seorang makmum itu mengiringi, seolah-olah mengiringi akan setiap rukun bagi imam? Maksudnya taklah sebentar, tapi cepat. Bila Allahu Akbar dia pun belum habis bar lagi dia dah rukuk. Maka begitulah berlakunya setiap rakaat dia. Tapi dia tak potong imam lah. Kita ni perbuatan dia itu makruh. Kerana apa? Hendaklah makmum itu, soalan kedua dia punya jawapan. Hendaklah makmum itu menukar atau mengikut imam setelah habis lapas ra pada takbir imam. Contoh imam rukuk kan, Allahu Akbar. Dah habis bar barulah makmum Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Setelah habis ucapan imam ketika membaca takbir intiqalat. Setiap rukun. Itu kaedah dia. Jadi kalau seorang makmum itu mengiringi imam ataupun kurang lambat sedikit daripada imam, sebelum imam habis takbir dia dah ikut, hukum dia makruh. Sembahyang dia sah. Cuma makruh. Kenapa makruh tu? Kurang cantik, kurang adab. Dia kurang adab. Dia bukan membatalkan. Jadi pastikanlah imam dah habis takbir, baru kita rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Allahu a'lam. Baik? Ya. Kalau selain Isyak, kita dah letih, duduk, kita suka sebelum subuh lah kita solat. Sah solat tu, dan itu antara waktu afdal bagi solat Isyak. 5 suku. Jadi belum subuh lah sah sembahyang tu, cuma dah sampai waktu makruh lah. Kan kurang pahala dah tu. Hendaklah sembahyang 2/3 malam. Kalau orang perempuan sembahyang 2/3 malam bagus, sebab dia tuntutan jemaah tak ada. Tapi lelaki-lelaki dia ada tuntutan berjemaah, sunat muakkad. Jadi dia sembahyang berjemaah di masjid, nak kena cepat lah. Kalau mana ada orang sembahyang pukul 23. Kan? Ni tadi? Ya. Kalau kita selalu dunia datang kan? Waktu tu lah boleh menyelesaikan masalah dunia pula. Masa tadi sebelum sembahyang cari kunci tak jumpa. Cari mana kunci aku letak ni saya kita jumpa. Dah zuhur sembahyang dulu lah. Takbir dia Allahu Akbar, kejap ya lepas tu. Dekat situ Setan. Gangguan syaitan. Itulah cara halus syaitan ganggu kita. Kita sebenarnya solat bukan untuk ingat dunia. Lupakan dunia. Semata-mata Allah je. Tapi dalam hal ni setan memang selalu kacau. Sebab tu kita mudah fikir dunia ketika solat. Kena buang. Agar masuk di dunia ingat Allah. Lawan sampai kita berjaya. Itulah dapat berjaya tu dia lazat lah. Wallahu a'lam. Ya. Dia Muafiq. Dia rakaat kedua, dia tak dapat imam dah rukuk. Dia tak boleh baca lagi, semua dah habis tidak. Kemudian dia tak dapat rukuk tu, apa kali dia masuk tu pun. Okey. Bagus. Rakaat kedua, imam dah rukuk, dia masih lagi baca Fatihah. Sebab apa dia masih lagi baca Fatihah tu? Sebab dia bangkit lambat kot. Ataupun dia bangkit sama dengan imam bangkit. Dia cuma tak sempat habis Fatihah disebabkan dia baca lambat. Baru boleh jadi macam tu ke? Ataupun disebabkan imam baca laju sangat. Baik. Dia bangkit, imam bangkit rakaat kedua. Dia pun bangkitlah, Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, imam rukuk. Kenapa imam boleh rukuk tu? Satu sebab dia baca lambat kot.
Cara dia baca bukan cara sederhana, cara yang dia biasa nak baca lah. Baik, maknanya dia ni dapat kadar masa nak habiskan Fatihah tu, dia dapat kalau dia baca laju sikit ataupun baca cara sederhana. Tapi dia tak dapat sebab dia baca cara dia. Jadi imam rukuk, maka dia ni adalah makmum yang muafiq. Hendaklah dia habiskan Fatihah tu wajib, dan biar dia dimaafkan sehingga 3 rukun yang panjang. Lewat daripada imam sehingga 3 rukun panjang, 3 rukun panjang. Jadi rukuk 1 rukun, i'tidal tak kira, sujud 1 rukun lagi baru 2, duduk antara sujud tak kira, sujud yang kedua tu baru 3 rukun panjang. Dan selagi belum habis 3 rukun panjang tu, dia dimaafkan selagi dia belum masuk yang keempat. Itu kalau kebiasaan di situ lah. Tapi kan tengok dulu, kadang pada rakaat ni dia boleh habis. Ni kadang ada rakaat tu lah, dia boleh sambung. Dia tidak konsisten macam kata biasa lalu lewat. Ya, itu base kepada kadar masa. Dia dapat ke tak dapat. Kadang-kadang dia bangkit lambat. Imam dah berdiri, dia agak sikit, sujud lama sikit, dia pun bangkit. Bila dia bangkit, imam baca Fatihah je, tak baca surah ke, ataupun baca laju ke. Jadi masa dia bangkit, dia dapat berdiri dengan imam tu kurang daripada 25 saat. Kadar sederhana, dia cuma dapat 20 saat je. Contohlah. Dia boleh rasa tu. Tanda dia baca sederhana, tapi cuma baca siratal lazim dah rukuk. Dia makmum yang masbuk. Tak payah habiskan Fatihah. Dapatkan tomak nina bersama imam. Tapi dia baru nak tomak nina bersama imam, makmum bangkit, dia tak dapat tomak nina, maka rakaat tu dia kena tambah aturkan. Sebab dia bukan muafiq, dia masbuk. Itu kaedah dia. Kena tahu tu. Kadang-kadang kita 4 rakaat bukan konsisten. Dia boleh berlaku masbuk ke, semua masbuk boleh. Wallahu a'lam. Faham tak? Okey, lain? Kalau sudah saya pun ada. Dia tadi kan tadi maafkan macam kita kan. Dia masbuk tadi tu kan. Okey, dia perkiraan dasar dia nak tahu kita masbuk ke muafiq ialah waktu kita takbir. Imam dah berdiri tak apa, tu dia punya hal. Kita takbir Allahu Akbar, takbir terqalat tu, kita mula baca Fatihah. Bila kita baca Fatihah, tak sempat habis. Tu nak kena tahu tak sempat habis tu sebab apa? Cara kita baca lambat ke? Atau kita baca standard sederhana, tapi tak habis. Kalau standard sederhana tak habis, maknanya kita masbuk. Bila kita masbuk, kita tak perlu habiskan Fatihah. Kalau imam dah rukuk, kita dapatkan tomak nina. Tiba-tiba kita baru nak rukuk, imam bangkit sebab dia tomak nina dia sekejap. Tomak nina kan subhanallah je tomak nina dah. Tapi kita baru nak letak, dia bangkit. Makna tak sempat tomak nina. Bermakna kita rakaat tu tak dapat. Jadi sembahyang kita masih boleh teruskan. Kita cuma wajib tambah rakaat. Wallahu a'lam. Naik. Banyak tengok. Ya. Tadi dia kata waktu isyak lalu berhenti, lepas tu kita semayang pukul 4 pagi. Boleh tak kita buat tahajud? Selepas isyak boleh. Buat isyak dulu, lepas tu buat tahajud. Boleh. Lain? Dia ada yang boleh bersama tu kita anggaran pada perkiraan orfiah. Senang je buka keset Salman Al-Farisi. Dia baca kan Fatihah sampai waladhdallin tu, tengok berapa second. Jadi kita pun kena belajar intonasi ataupun dia punya kaedah tadwir. Dalam bacaan Quran ni dia ada tadwir sederhana. Dia ada tartil, tadwir dengan hadar. Ambil yang tengah. Kalau imam jenis cepat baca, kita pun boleh agak. Dia dah rukuk, kita jangan rukuk lagi, tapi kan Fatihah. Bila yang Fatihah dia tidak, dia maaf 3 rukun. 3 rukun lah. Kalau semayang hari raya, kalau 3
tidak, kalau tidak, imam tak baca tak takbir 7 kali 5 kali. Sekali je. Maka kita wajib ikut dia. Maksudnya bukan masih ikut dia. Imam takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar dia buat sekali dia. Lepas tu Fatihah. Bismillah, mana kita macam mana? Bila imam tidak buat kerjaan sunat, kita wajib follow. Sebab bila imam tinggalkan yang sunat, kita wajib follow dia. Dia tak boleh tak follow. Ada sunat je. Kalau kata dia tinggalkan pun sah main. Sah juga main dia. Yelah, setahun sekali lupa. Setahun 2 kali imam tu pun jalan kabur mamam. Ada yang buat, ada yang tak buat lah. Satu soalan dalam soalan kita banyak makro lah. Boleh membatalkan. Macam tadi dia kata kan, yang gerakan lebih jelas, sentiasa makro dia. Tidak membatalkan. Cuma pahala, katakan pahala tu 100% lah. Tinggal 90, 80, tinggal telur. Habis dah semua makro. Mana ada pahala. Tapi Allah Ta'ala ni, dia maha pemurah. Dia kata, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sedikit kan, Allah akan balas. Walaupun sekecil-kecil, Allah akan balas. Akan bagi pahala lah. Tu terpulanglah pada Allah Ta'ala. Dia pemurah dia kan. Ada ya ibu? Apa yang hukumnya kalau seorang salat tapi dia tak faham, dia banyak masuk bacaan dia tak faham. Okey. Apa yang dia baca dia tak faham, macam burung kakak tua, hukum dia sah, tapi dengan syarat bacaannya betul. Bacaan rukun lah. Kalau tak baca langsung pun yang sunat-sunat tu sah juga sembahyang dia. Cuma meninggalkan yang sunat itu jadi makruh juga. Kan? Makruh ni apa? Tak berdosa tapi tak ada pahala lah. Ada lagi? Ibu sana? Tak ada. Iya. Jamak. Kita dalam saya nak soalan jamak tadi maghrib isyak. Tapi waktu tu berhenti. Maksudnya waktu hujung maghrib. Jadi saya nak tengok waktu. Sedangkan saya sempat jamak dalam waktu maghrib. So dah tadi lah maghrib isyak. Tapi tengah maghrib tengah habis juga dengan azan isyak. Terus niat saya macam mana? Menjejaskan niat jamak. Saya kena teruskan ke atau teruskan je lah. Isyak. Dah masuk isyak lah maksudnya. Kan? Memang isyak dah isyak dah. Tak apalah. Lagipun yang isyak kita buat tu tak perlu niat jamak dah. Tak perlu dah. Saja aku sembahyang pada isyak 2 rakaat dikasarkan kerana Ta'ala. Cukup. Tak perlu niat jamak dah. Sebab jamak takdim dia berhajat niatnya ketika waktu pertama. Waktu pertama tu kena niat sebelum dan juga apa? Yang sama juga jamak takhir ni. Jamak takhir hendaklah dia berhajat niat syarat dia kepada waktu yang pertama. Jamak takdim pada solat yang pertama tadi kita dah masukkan niat jamak. Dalam solat tu kena masukkan niat jamak. Pada solat yang kedua isyak tak perlu masuk jamak dah. Memadai solat tu saja, cuma kalau nak kasar tak ada kasar. Lain ya ibu. Kalau belum kita niat jamak dia kita target mungkin sampai ada sebelum masa asal ada, tapi dia sampai ada tu masih lagi waktu zuhur. Masih ada zuhur. Jadi kita tukar jamak boleh. Dan dia ada waktu lagi. Sebab niatnya masih berlaku selagi ada waktu. Kalau dah habis waktu tak boleh dah. Wallahu a'lam. Lain? Tak dah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma nawwir qulubana bil hidayah kama nawwarta syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah